bulan Zulhijjah ini, marilah kita bersama lipat gandakan keuntungan di dunia dan di akhirat dengan menyemai benih-benih sedekah. Kerana dari setiap benih-benih itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan keuntungan sehingga 700 kali ganda. Masya Allah, begitu banyaknya pintu rezeki buat mereka yang ikhlas bersedekah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, marilah kita bersama-sama membantu merealisasikan pembinaan Surau Al-Islah di Seksyen 7 Shah Alam ini yang bakal memberikan kemudahan beribadat buat beribu penduduk di kawasan sekitar ini. Semoga dengan sumbangan yang saudara dan saudari berikan pada bulan Zulhijjah ini, diberikan balasan ganjaran pahala dan keuntungan yang berlipat ganda banyaknya. Bersedekah juga merupakan suatu amalan yang amat digalakkan di dalam Islam kerana begitu banyaknya kelebihan amalan bersedekah ini. Jadi, marilah kita bersama merebut peluang ini, insya-Allah. Alhamdulillah, dalam hari ini dah beberapa blok kita berbincang berkenaan ibadah korban. Namun dalam bulan Zulhijjah ni, kita nak tahu apa lagi yang boleh menambahkan lagi pahala kita, amalan kita supaya Allah memberikan banyak ganjaran kepada kita. Sebab tak semua orang yang mampu mungkin untuk menjalani ibadah korban ini. Jadi insya-Allah bersama dengan saya di studio ialah Imam Muda Hassan, jurucakap Surau Al-Islah, nak kongsikan topik korban sebagai tanda ketakwaan. Baik Ustaz, tadi kita dah bincang beberapa blok. Apa yang patut kita buat dalam proses menjalani ibadah korban. Tapi kita nak tahu juga, tak semua orang yang mampu, Ustaz. Tapi nak juga terlibat dalam mendapat ganjaran di bulan ni. Jadi Ustaz, mungkin boleh kongsikan kepada kami antara amalan-amalan ibadah yang boleh kita lakukan supaya kita pun dapatlah saham masing-masing. Okey, baik. Terima kasih Kak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita sebut tentang korban sebagai tanda ketakwaan, maka kita faham sebelum ni dah disebut tentang ibadah korban. So kita dah faham korban tu maknanya dekat, iaitu mendekatkan diri pada Allah. Korban kalau bulan Zulhijjah memang kita ada khusus itu ibadah korban. Tapi secara umum korban itu maknanya mendekatkan diri pada Allah. So setiap perkara yang membawa kita dekat kepada Allah itu adalah korban. Termasuklah amalan-amalan lain sebagaimana contoh solat, perlukan pengorbanan masa, tenaga kan. Kerana apa? Nak dekat diri pada Allah. Baca Quran, zikir, itulah amalan-amalan lain antara yang disebut dalam kitab Lataiful Ma'arif. Apakah amalan yang boleh kita buat sepanjang bulan Zulhijjah ni? Esok insya-Allah kita akan masuk 1 Zulhijjah. Di mereka yang berkorban, maka disunatkan untuk tidak motong kuku dan sebagainya. Dan masuk pada 1 Zulhijjah ni disunatkan untuk kita berpuasa. Sehinggalah 7 hari bulan, hari 8 Zulhijjah kita puasa Tarwiyah. Hari 9 Zulhijjah puasa Arafah. 10 Zulhijjah kita Aidul Adha, dan disunatkan untuk kita Udhiyah, itu untuk penyembelihan ibadah binatang korban. Tapi nak sebut dekat sini, selain daripada ibadah korban itu sendiri, kita ada ibadah yang digalakkan, iaitu ibadah puasa sunat tadi kita sebutkan. Kemudian yang kedua, baca Quran. Yang ketiga iaitu banyakkan berdoa, kemudian yang seterusnya istighfar, banyakkan qiyamul lail, tahajud dan sebagainya, dan banyak menghadiri majlis ilmu, dan yang terakhirnya banyakkan kita bersedekah, infak dan wakaf. Kerana kita faham sedekah ni, wakaf ni bila-bila boleh. Tidak terikat dengan hari apa, siang malam boleh. Tetapi kita nak mengajak kepada para penonton sekalian untuk sama-sama kita menyemarakkan suasana wakaf infak ini di bulan Zulhijjah, kerana nak ambil fadilat yang Nabi sebut dalam satu hadis, tidak ada hari yang mana amal perbuatannya lebih baik, yang lebih disukai oleh Allah Taala melainkan pada hari-hari ini, iaitu 10 Zulhijjah. Sepanjang daripada 1 hingga 10 Zulhijjah itu adalah hari yang paling Allah cintai untuk kita melakukan amal ibadat, termasuk ibadat korban. Maknanya di sana, kalau kita bersedekah pada hari-hari ini, masya-Allah, insya-Allah dengan izin Allah pahalanya baik. Dan kita pun faham para penonton sekalian, ibadah sedekah wakaf ini adalah ibadah yang disebut dalam hadis Nabi, da'u mardakum bisedekah. Ubatilah penyakit kamu dengan sedekah.
So macam-macam fadilat sedekah bila mana bila kita berwakaf, berinfak. Tambah kalau kita nak bina rumah Allah ini, insya-Allah. Masya Allah. Kawasan ini di kawasan mana Ustaz? Yang kita nak buat ini surau Al-Islah. Okey. Yang kita nak naik taraf surau Al-Islah, dia letaknya di seksyen 7 Shah Alam. Baik. Jadi insya-Allah para penonton sekalian, memandangkan surau ni usianya Kak Farah penonton sekalian dah 28 tahun, 27 hingga 28 tahun. Okey. Jadi kita kata keadaan agak uzur, kemudian kawasan tu dah semakin ramai, ada pula hospital Shah Alam berdekatan, ada dekat dengan student UiTM Shah Alam. Jadi student ni selalu datang, pekerja-pekerja hospital selalu datang. Maknanya surau ni semakin dia surau tu macam tu, tapi jemaah semakin ramai, semakin padat. Kemudian keadaan surau ni agak uzur, bumbung dah bocor sebagainya. Dan di surau kita ni ada student tahfiz. Student tahfiz yang mana anak-anak tahfiz ni di situlah mereka hafal Quran, dekat situlah orang kata apa aktiviti mereka, dekat situlah orang nak solat. Jadi kita kata tak berapa nak kondusif, Kecil. tak berapa dia tak berapa nak selesa sangat. Jadi bila apa-apa aktiviti dah mengganggu. Kita tengok di kaca TV kan. So dekat orang kata tak berapa nak selesa, sebab tu pihak surau kita untuk makluman para penonton sekalian, anak-anak tahfiz pun ada yang di kalangan mereka asnaf yang memang dia orang tak bayar apa-apa pun. Pihak surau sendiri yang taja. Ini inisiatif dari pihak surau sendiri ya. Dan kita tengok bila siap surau ni nanti insya-Allah kita akan buat tingkat atas tu memang khusus untuk anak-anak tahfiz ni. Jadi lebih selesalah, ada kelas dia sendiri. Masya-Allah, bayangkan anak-anak ini bila dia menghafaz Quran, sumbangan tuan-tuan ni orang kata dapat saham dia. Wakaf ni antara pahala yang masya-Allah mengalir sampailah kita dalam kubur esok masih mengalir lagi. Dan kalau dilihat dalam hadis Nabi juga, Nabi menyebutkan was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah ni dapat memadamkan dosa-dosa kesalahan kita. Kita ni banyak dosa, saya pun sama juga. Jadi Nabi kata sedekah itu boleh menghapuskan dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sebab tu saya nak mengajak para penonton sekalian untuk kita sama-sama nak menaik, orang kata apa, semarakkan kita. Sebenarnya saya sangat mengimpikan projek ini dapat disiapkan segera. Untuk maklumat penonton sekalian, setakat ini kita baru dapat mengutip sebanyak 618,000 sahaja. Tak sampai 1 juta lagi. Dan saya difahamkan projek untuk menyiapkan surau Al-Islah Seksyen 7 Shah Alam ni memakan belanja sehingga 10 juta. Kerana apa? Kerana dia orang nak buat basement parking, iaitu perlu kos yang agak besar. Dan Allahumma salli ala Muhammad, bila mana surau ini siap, kita kata insya-Allah dapatlah adanya ruang solat yang selesa, boleh memuatkan sehingga 2,000 jemaah dalam satu masa, ruang tahfiz yang selesa, kemudian ruang solat yang selesa, parking yang lebih selesa sebab kawasan ini agak sempit. Jadi kita kena buat satu kawasan parking yang macam mana, itu yang dia nak buat, yang basement parking tu. Sebab tu para penonton sekalian, setakat ni dia kalau nak bangunkan satu projek ni kena ada 50% lagi. Ya. 50% boleh baru nak on. Setakat ni kita jauh lagi target, sebab kita nak harapkan Zulhijjah ni dengan para penonton yang budiman, mungkin ada di kalangan mereka yang ahli korporat, ya boleh insya-Allah sumbang kepada Bank Islam, iaitu nombor akaunnya 12038010048862, Bank Islam Projek Wakaf Surau Al-Islah. Boleh hubungi talian bebas kami 0105099676 ataupun boleh berhubung dengan pengerusi surau iaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Rahimi di talian 0193572561, ataupun nak tengok perkembangan semasa boleh pergi ke Surau Al-Islah Seksyen 7 Shah Alam punya Facebook. Tuan-tuan boleh tengok dekat situ. Boleh juga tengok pada website kami www.suraualislah7.com. Jadi insya-Allah para penonton sekalian, saya doakan kepada mereka yang budiman, yang dermawan ni, insya-Allah saya sebut orang sedekah tak rugi, bahkan menguntungkan, tak pernah rugi. Menguntungkan, memberi, orang kata apa, dapat rezeki yang tak disangka-sangka, dapat dihapuskan dosa, memberikan ketenangan jiwa dan sebagainya. Jom sama-sama kita berinfak untuk projek Surau Al-Islah Seksyen 7 insya-Allah. Baik, insya-Allah. Dan Ustaz, dan kalau kita tengok dalam visual tadi, ada kawasan masjid dan sebagainya. Ada kawasan lokasi yang sama ataupun berbeza? Lokasi yang sama. Lokasi yang sama. Situlah kita akan bina balik kat situ. Dia akan naik taraf balik. Masya-Allah. Okey, para penonton, ayo kita sama-sama membina, terlibat dalam pembinaan masjid ini. Bukan saja kita dapat membantu masyarakat setempat, malah anak-anak yang ingin menjadi penghafal Al-Quran juga kita sama-sama terlibat dalam usaha. Betul. Sepanjang berlangsungnya
tahfiz 2 dalam 1. Betul. Masjid pun kita dapat, surau pun kita dapat. Betul. Kita dapat platform Quran pun dapat. Ya Allah, apa lagi kita mau. Baik para penonton, cepat-cepat ayuh kita berinfak. Kita rehat seketika, sekembali kita nanti kita akan berdiskusi pula tentang isu kesihatan mental wanita. Kalau anda sedang berhadapan dengan krisis emosi dan mental, di mana perlu anda dapat bantuan? Sekembalinya kita nanti. Di bulan Zulhijjah ini, marilah kita bersama lipat gandakan keuntungan di dunia dan di akhirat dengan menyemai benih-benih sedekah. Kerana dari setiap benih-benih itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan keuntungan sehingga 700 kali ganda. Masya Allah, begitu banyaknya pintu rezeki buat mereka yang ikhlas bersedekah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, marilah kita bersama-sama membantu merealisasikan pembinaan Surau Al-Islah di Seksyen 7 Shah Alam ini yang bakal memberikan kemudahan beribadat buat beribu penduduk di kawasan sekitar ini. Semoga dengan sumbangan yang saudara dan saudari berikan pada bulan Zulhijjah ini, diberikan balasan ganjaran pahala dan keuntungan yang berlipat ganda banyaknya. Bersedekah juga merupakan suatu amalan yang amat digalakkan di dalam Islam kerana begitu banyaknya kelebihan amalan bersedekah ini. Jadi, marilah kita bersama merebut peluang ini, insya-Allah.